Okey, jadi hari ini kita akan belajar tentang bab yang ketiga, iaitu bab trigonometri. Okey, hari Isnin cikgu dah bagi video Didik TV tu. Jadi cikgu harap kamu tengok dan boleh tahulah konsep asas bagi trigonometri. Dia ada explain kat situ. Okey, jadi kalau kita tengok dalam kamu punya buku, muka surat 39, dalam buku nota kamu, dia ada bagi penerangan dekat situ. Okey, jadi kalau kita tengok, dia kata kat sini, okey, first kali kita akan belajar tentang nilai sinus, cosinus dan juga nilai tangent lah. Jadi, kalau kamu tengok dalam kamu punya buku, muka surat 39 tu dekat sini dia dah tulis, okey, bulatan unit ialah bulatan, ni bulatan ni dengan jejarinya 1 unit lah. Jejari kita 1 unit. Jadi kalau tengok kat sini, ini nilai kita 1 lah. Ini 1. Jadi kalau jejari, maksudnya semua hujung bucu ni adalah 1 lah. Negatif 1. Ini 1. Bawah ni pun negatif 1 lah. Okey, jadi dia berpusat di asalan O lah ataupun kosong kat sini. Okey, bulatan unit dia mempunyai 4 sukuan. Okey, 4 sukuan je lah. Sukuan pertama, kita bermula dengan paksi X kat sini ya. Jadi sukuan pertama, dia bagi yang kedua, sukuan yang ketiga dan juga sukuan yang keempat lah. Jadi setiap sukuan ni dia mewakili sudut-sudut yang tertentu lah. Jadi kalau kita tengok sukuan yang pertama, sukuan yang pertama ni kalau kamu tengok dia dah bagi dekat situ, dia bermula daripada 0 sehingga 90 lah. Jadi 0 hingga 90 berada di sukuan yang pertama. Contoh yang sudut kita boleh bagi kat sini adalah 45, 70 ataupun 10 lah. Yang penting dia besar dari 0 dan dia kecil dari 90. Okey, jadi bila dia nilai dia besar daripada 90, dia akan masuk sudut sukuan yang kedua lah. Sukuan yang kedua maksudnya dia mesti bermula daripada paksi X ni 0, sudut dia akan pergi ke paksi sukuan yang kedua lah. Jadi sudut dekat sini adalah di antara sudut 90 sehingga 180. Jadi ini sudut kita. Contoh yang cikgu boleh bagi kat sini adalah sudut 100, 99, 99 ataupun 120. Yang penting dia besar dari 90 tapi dia kecil dari 180 lah. Jadi kalau sudut kita melebihi 180, dia akan masuk sukuan yang ketiga lah. Jadi sukuan yang ketiga, sudut dia antara 180 sehingga 270. Okey, contoh kat sini cikgu boleh bagi sudut kita 200 ataupun 195. Yang penting dia besar dari 180 tetapi dia kecil dari 270. Dan sudut yang terakhir, dia masih berpusing daripada paksi X, sudut pusing, dia masuk sukuan yang keempat. Okey, sudut dia adalah di antara 270 sehingga 360 lah. Jadi dia akan berada di sukuan yang keempat. Jadi kamu kena ingat sudut-sudut yang terdapat dalam sukuan ni sebab bab 3 ni memang kita menggunakan nilai-nilai sudut yang kita belajar ni lah. Okey, jadi kita tengok. Okey, contoh dekat sini, ni tak ada dalam buku kamu. Cikgu bagi contoh tambahan. Okey, kalau kita tengok kat sini, cikgu keluarkan semula kita punya gambar sudut lah. Dekat sini. Okey, sudut kita cikgu keluarkan sukuan 1, 0 hingga 90, 2, 90 hingga 180, 3, 180 hingga 270 dan yang keempat adalah 270 hingga 360. Jadi kalau kita tengok contoh yang diberi dekat sini, sudut 100. Jadi 100 berada pada sukuan yang kedua lah. Sebab kalau kita tengok 100 dia besar dari 90 tapi dia kecil dari 180. Jadi 100 adalah berada pada sukuan yang kedua. Okey, 319. 319 kalau kita tengok, dia berada pada sukuan yang keempat. Sebab dia punya nilai besar daripada 270 tapi dia kecil dari 360. Jadi dia berada di sukuan yang keempat. Okey, 55. 55 kecil dari 90. Dia besar daripada 0. Jadi dia berada di sukuan yang pertama. Okey, 205. Dia akan berada pada sukuan yang ke-3 lah sebab dia besar dari 180 tetapi dia kecil dari 270. Jadi dia berada di sukuan yang ke-3. Dan yang terakhir 189, dia besar daripada 180 tapi kecil daripada 270 lah. Jadi sama juga dia berada di sukuan yang ke-3.
Okey, itu je untuk kita tentukan dia punya sudut tu berada dalam sukuan yang mana. Okey, kalau contoh tadi dia bagi nilai, sekarang dia bagi dalam bentuk gambar rajah lah. Sebenarnya kalau macam ni dia lebih senang sebab kita dah diberi dalam bentuk gambar rajah. Kalau gambar rajah kita dah tahu dah, bermula daripada paksi X ni, ini adalah sukuan yang pertama, ini sukuan yang kedua, ini sukuan yang ketiga, ini sukuan yang keempat. Jadi kalau kita nampak dah dia punya pusingan sudut berhenti di sini, maksudnya dia berada pada sukuan yang keempat lah. Jadi ini jawapan kita sukuan empat lah. Sukuan empat. Maksudnya 303 dia akan berada dalam sukuan yang keempat. Okey, jadi kalau 194, kalau kita tengok dia berada pada sukuan yang ketiga. Kalau 52, dia berada pada sukuan yang pertama. 118, sukuan yang kedua. 76, sukuan yang pertama. 289, dia berada di sukuan yang keempat lah. 170, sukuan yang kedua. Dan yang terakhir 185, dia dah melebihi 180, dia dah masuk sukuan yang ketiga. Jadi kalau gambar rajah dia lebih senang lah sebab kita dah nampak dia berada pada sukuan yang mana. Okey, jadi kalau dalam kamu punya buku nota, dia dekat muka surat 39 tu, dia dah bagi situ, dia suruh kita isikan tempat kosong dalam jadual lah jumlah yang satu tu. Kenal pasti sukuan bagi sudut-sudut berikut. Jadi kalau cikgu boleh keluarkan kita punya gambar sukuan dekat situ. Sukuan 1, 2, 3 dan 4. Okey, jadi kalau kita tengok contoh yang pertama, contoh 29. 29 dia berada di sukuan yang pertama lah sebab dia kecil dari 90. Okey, kalau 273 dia akan berada di sukuan yang keempat lah sebab dia besar dari 270. Jadi ini adalah sukuan yang keempat. Okey, 42 dia kecil dari 90. Dia besar dari kosong lah. Jadi dia berada di sukuan yang pertama. Okey, 323 sukuan yang keempat lah sebab dia besar dari 270, kecil dari 360. Okey, 13 darjah 27 minit. Ini sebenarnya dalam bentuk darjah dan minit. Ini sudut ni kita boleh tukar. Kamu akan tekan kalkulator. Dia akan dapat nilai yang sama adalah 13.45 darjah lah. Ini kalau bentuk darjah kita. Jadi dia ada berada dalam sukuan yang pertama. Jadi nanti cikgu akan terangkanlah lebih lanjut macam mana kita nak tukar daripada sudut darjah dan minit kepada darjah lah. Jadi 45 dia kecil dari 90. Jadi sama juga dia berada pada sukuan yang pertama. Dan yang terakhir 118.1 darjah. Maksudnya dia berada di sukuan yang kedua lah. Sebab dia besar dari 90 tapi dia kecil daripada 180. Jadi dia berada di sukuan yang kedua. Jadi kamu boleh isi kamu punya gambar rajah dalam jadual muka surat 39. Okey, jadi kalau kita tengok muka surat 4. Okey, jadi kalau kamu tengok kamu punya buku nota muka surat 40 tu, kat situ dia dah bagi kita satu gambar rajah yang melibatkan sukuan lah. Okey, jadi dekat sukuan ni, first kali kita akan belajar tentang sukuan yang pertama lah. Jadi bagi sukuan yang pertama ni, pada bulatan unit ni dengan titik koordinat, titik ni kat sini titik dia berada pada sukuan yang pertama kat sini, dia labelkan sebagai P. Okey, ingat kalau koordinat kita ada koordinat X dan juga Y lah. Kita akan baca X dulu baru Y. Okey, jadi sebenarnya titik bagi koordinat titik P ni, koordinat X dan Y ni dia mewakili nilai sin, cos dan juga tangent lah. Okey, jadi kalau kita tengok ini kamu perlu hafal dia punya nilai sin. Sin adalah mewakili bagi koordinat Y lah. Ini nilai sin. Nilai cos diwakili oleh koordinat X. Okey, jadi kalau nilai tangent, sebab titik kita hanya ada dua nilai, jadi untuk dapatkan nilai tangent, apa yang kamu perlu buat adalah koordinat Y, kamu perlu bahagikan dengan koordinat X lah, ataupun kamu boleh buat sin, kamu perlu bahagikan dengan cos lah, baru kita boleh dapat kita punya nilai tangent. Okey, jadi kalau kita tengok dekat bawah tu, dia ada bagi contoh satu. Okay, dekat contoh ni dia dah bagi kat sini kita punya titik koordinat 0.6 dan juga 0.8 lah. Jadi 0.6 adalah koordinat X dan 0.8 adalah koordinat
Y lah. Okey, jadi yang pertama dia tanya kita, apakah koordinat X? Okey, koordinat X kita boleh tulis 0.6 lah. Jadi koordinat Y sama dengan 0.8. Okey, jadi 0.8 kita boleh tulis terus. Okey, dia suruh kita cari nisbah koordinat Y kepada koordinat X lah. Nisbah ni maksudnya, atau maksud lain kita boleh kata dia adalah bahagilah. Jadi koordinat Y kepada koordinat X. Jadi koordinat Y, koordinat X 0.8. Ambil balik nilai tadi 0.8 bahagi dengan 0.6 lah. Ataupun kalau kita kecilkan kita akan dapat 4/3 lah. Okey, ni dekat muka surat 40. Okey, jadi kat bawah tu dia ada bagi kita soalan. Jom mahir 2. Sama saja cara dia. Gunakan cara seperti di atas tadi. Dia dah bagi kita koordinat lah. Jadi dia suruh kita cari rajah menunjukkan sukuan 1 bagi bulatan unik berdasarkan rajah yang diberi. Ni rajah yang diberi. Tentukan koordinat X, koordinat Y dan juga nisbah bagi koordinat Y dan juga X lah. Jadi kita boleh gunakan seperti tadi. Yang pertama adalah koordinat X. Yang kedua ni, titik kedua adalah koordinat Y lah. Okey, jadi koordinat X kita boleh keluarkan nilainya 0.5. Okey, koordinat Y kita 0.86 lah. Ambil saja daripada kita punya gambar rajah. Okey, jadi untuk tentukan koordinat Y bahagi koordinat X, ambil saja nilai dia, letakkan sama dengan 0.86 bahagikan dengan koordinat X kita 0.5 lah. Jadi kalau kamu kecilkan, kamu akan dapat jawapannya 1.72 lah. Ini lebih cantik lah. Jadi 1.72 kita punya nisbah bagi koordinat Y dan juga koordinat X. Okey, jadi ini contoh lain. Tak ada dalam buku kamu. Okey, cuma cikgu bagi dekat situ. Jadi masih cara yang sama. Gunakan nilai kita. Dia suruh kita keluarkan titik koordinat A, B, C dan juga D lah. Jadi koordinat A, B, C dan D. Okey, koordinat Y. Okey, A kita tengok dulu. A ini adalah koordinat X kita. Ini adalah koordinat Y lah. Jadi kalau ditanya kita koordinat Y, keluarkan kita punya koordinat Y, ambil nilai yang belakang 0.9. Okey, jadi 0.9 kita bahagikan dengan kita keluarkan pula koordinat X. Okey, jadi koordinat X kita adalah 0.4 lah. Jadi 0.4 kamu boleh tulis dekat koordinat X. Jadi koordinat X kita 0.4. Jadi untuk dapatkan nisbah koordinat Y bahagi X, kita bahagikanlah 0.9 bahagikan dengan 0.4. Jadi apa yang kamu perlu buat, tekan saja kalkulator 0.9 bahagikan dengan 0.4, kamu akan dapat 2.25 lah. Jadi kamu boleh tulis itu 2.25. Itu saja yang kamu perlu buat. Contohnya yang kedua B. B koordinat X kita adalah 0.9. Koordinat Y kita adalah negatif 0.1 lah sebab dia dah pergi bawah sini. Okey, jadi keluarkan kita punya koordinat Y negatif 0.1. Okey, koordinat X 0.9. Jadi untuk dapatkan nisbah koordinat Y dengan X, apa yang kamu perlu buat adalah bahagikan sahajalah 0.1. Negatif jangan tinggal. Bahagikan dengan 0.9 lah. Jadi kalau kamu bahagikan negatif 0.1 bahagi 0.9, kamu akan dapat negatif 0.11 lah, panjang lah. Jadi kamu boleh ambil sama ada 3 ataupun 4 lah. Okey, jadi C dan D sama juga cara dia. Carikan sahaja dia punya koordinat X dan juga Y dan bahagikan lah. Okey, jadi kalau kamu tengok dalam kamu punya buku nota tu, muka surat 41, latihan yang ketiga. Sama seperti latihan contoh yang cikgu beri tadi, dia minta kita keluarkan dia punya koordinat X dan juga koordinat Y. Jadi ingat, kalau kita ada titik macam ni, yang pertama adalah koordinat X, yang kedua adalah koordinat Y lah. Jadi keluarkan koordinat X kita 0.2, koordinat Y kita 0.3. Jadi yang seterusnya dia tanya kita cari nisbah bagi koordinat Y dan juga X lah. Penuhkan saja kita punya jadual ni. Jadi koordinat Y bahagi X 0.3. Kamu perlu bahagikan dengan 0.2 lah. Jadi kamu akan dapat 1.5 lah. Itu kita punya jawapan bagi nisbah koordinat Y dengan X. Okay, jadi untuk B, C dan D kamu boleh cuba penuhkan kotak ni. Gunakan saja kita punya ni koordinat X, ini koordinat Y.
Ini koordinat X, ini koordinat Y, ini koordinat X dan juga ini koordinat Y lah. Penuhkan kita punya kotak ni dan last kali carikan nisbah Y dan juga X lah. Ini kamu boleh penuhkan kotak-kotak ni. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya cikgu nanti. Okey, jadi seterusnya kita nak tengok dekat sini. Dia benda yang sama, cuma kita nak keluarkan sedikit lebih dalam lah. Jadi dekat sini kita dah diberitahu tadi sin theta sebenarnya diwakili oleh koordinat Y lah. Sin theta diwakili oleh koordinat Y. Cos theta diwakili oleh koordinat X. Jadi untuk dapatkan tangent, koordinat Y perlu bahagi dengan koordinat X. Okay, jadi contoh yang diberi, ni tak ada dalam buku kamu. Cikgu tambahkan sedikit nota tambahan. Okay, contoh kat sini dia dah bagi, ini kita punya theta. Ini titik P. Titik P ni berada di sini. Jadi titik P ni, ini adalah koordinat X kita. Yang kedua adalah koordinat Y lah. Jadi dia suruh kita cari nilai sin theta, cos theta dan juga tangent theta. Jadi untuk dapatkan nilai tersebut, kita gunakan sahaja titik yang telah diberilah. Jadi koordinat X diwakili oleh cos theta. Koordinat Y, sin theta lah. Jadi first kali dia tanya kita sin theta. Jadi sin theta ambil sahaja kita punya koordinat Y. Jadi Y sama dengan 0.82. Okay, koordinat cos theta diwakili oleh koordinat X. Jadi negatif 0.57. Okay, last kali tangent theta, apa yang kita perlu buat adalah bahagikan sahaja sin theta dengan cos theta lah. Ataupun bahagikan koordinat Y dengan koordinat X. Itu yang kamu perlu buat. Jadi koordinat Y 0.82 bahagi dengan koordinat X negatif 0.57, kamu akan dapat 1.44. Jadi contoh yang lain ni pun sama. Dia gunakan sahaja koordinat X dan juga Y. Untuk keluarkan kita punya sin, ini diwakili oleh koordinat Y. Cos theta diwakili oleh koordinat X. Jadi untuk dapatkan tangent, bahagikan sahaja koordinat Y dan juga koordinat X lah. Dapatlah kita punya jawapan. Jadi itu contoh yang kita ada. Okay. Jadi tadi kita dah bagi jalan kerja. Sekarang kita cuba buat sendirilah. Jadi dia suruh sama juga soalan dia. Cari nilai sin theta, cos theta dan juga tangent theta lah. Jadi kalau cikgu keluarkan, ini rumus yang kita perlu hafal. Sin theta diwakili oleh koordinat Y. Cos theta, koordinat X. Jadi untuk dapatkan tangent, Y bahagi dengan X. Okey, jadi keluarkan kita punya jawapan sin theta diwakili oleh ini koordinat X, ini koordinat Y. Jadi ingat, sin theta, koordinat Y. Ambil yang di belakang, jawapannya 0.34 lah. Jadi untuk dapatkan cos theta, jawapannya ambil sahaja kita punya koordinat X lah, negatif 0.94. Jadi untuk dapatkan jawapan bagi tangent theta, apa yang kita perlu buat? Bahagikan sahaja sin theta dengan cos theta lah, ataupun bahagikan koordinat Y dan juga koordinat X lah. Ni kita punya rumus ada dekat sini. Untuk dapatkan tangent, bahagikan koordinat Y dan juga X lah. Jadi bahagikan Y dan juga X, 0.34 bahagikan dengan negatif 0.94. Jadi kalau kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat 0.34 bahagi 0.94. Kamu akan dapat negatif 0.3617 ataupun 362 lah. 0.362 ada negatif kat sini. Jadi inilah jawapan bagi kita punya tangent lah. Jadi 3 nilai yang diminta kita boleh cari menggunakan titik yang dia dah bagi dalam soalan. Okey, contoh yang kedua dekat sini dia bagi. Okey, cikgu tunjukkan sikit lagi untuk lebih kefahaman kamu. Ini koordinat X, ini koordinat Y lah. Jadi sin theta kita sebenarnya diwakili oleh koordinat Y. Jadi letakkan nilainya negatif 0.42. Cos theta dia diwakili oleh koordinat X. Jadi negatif 0.91. Jadi untuk dapatkan kita punya tangent theta, apa yang kita perlu buat? Y bahagi dengan X lah. Jadi negatif 0.42. Kamu bahagikan dengan negatif 0.91. Kamu akan dapat negatif 0.42 bahagi dengan negatif 0.91. Kamu akan dapat 0. Negatif bagi negatif positif lah. Jadi dapat 0.4615. Jadi 462 lah.
Jadi itu saja cara untuk kita cari sin theta, cos theta dan juga tangent theta apabila kita diberi titik koordinat. Okay, jadi contoh yang kamu boleh selesaikan dekat kamu punya buku. Ini homework kamu lah. Homework kamu boleh selesaikan. Jom mahir 3 di muka surat 41 lah. Jadi sama juga cara dia. Dia suruh kita cari nilai tisbah trigonometri sin theta, cos theta dan juga tangent theta lah. Jadi sin theta diwakili oleh koordinat y, cos theta koordinat x. Jadi nak dapatkan tangent y bahagi dengan x lah. Jadi contoh yang pertama cikgu boleh bagi dekat sini. 2, 3, 4 kamu boleh cuba buat sendirilah. Okay, jadi contoh yang pertama 0.5 adalah koordinat x, 0.86 adalah koordinat y. Jadi sin theta dia diwakili oleh koordinat y. Jadi letakkan saja nilai kita 0.86. Cos theta sama dengan ambil saja nilai x kita 0.5. Jadi untuk dapatkan kita punya tangent, apa kita perlu buat? Bahagikan saja 0.86 dengan 0.5 lah. Jadi 0.86 bahagi dengan 0.85 kamu akan dapat 1.72 lah. 1.72. Itu saja yang kamu perlu buat. Keluarkan dia punya nilai sin theta, cos theta dan juga yang terakhir tangent theta lah. 1.72. Jadi cuba selesaikan 2, 3 dan 4. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya cikgu. Kita akan sambung kelas hari Isnin. Itu saja.